Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Jumaat yang ceria kepada anda semua. Bertemankan kami berdua di Malaysia hari ini. Saya Hanif Miswan. Saya Fariha On. Segak berbaju Melayu hari Jumaat yang penuh berkah. Dan kita harapkan juga hari ini siapa saja yang menonton MHI, kita mendoakanlah sesama kita juga. Kan sebenarnya hari Jumaat ni, moga-moga doa kita hari ini kepada sesiapa saja diangkat oleh Allah SWT. Amin. Tanpa hijab hendaknya, dan semoga doa itu adalah doa yang kebaikan lah ya kepada semua, termasuklah saudara-saudara kita yang sedang berjuang pada ketika ini dan juga yang di Malaysia ini yang sedang berdepan dengan pelbagai isu dan juga cabaran. Sebab banyak perkongsian yang kami nak bawakan kepada anda, tapi terlebih dahulu kita mulakan dengan perkongsian ini setiap hari. Ini dia. Kita tahu bahawa November, Disember dah mula je monsun, dah ada juga tempat-tempat yang banjir dan sebagainya kan. Jadi kita nak bagi sedikit perkembangan cuaca semasa di beberapa tempat. Ini dia nampak ini sehingga 10.30 pagi. Betul. Jadi katanya Petaling Jaya nanti pukul 10.30 nanti hujan. Betul. Bahagian Pantai Timur, Kota Baru juga Kuantan hujan. Putrajaya juga dijangka hujan. Ya. Dan, banyak tempat hujan juga. Betul. Hari ini pagi ini nampaknya agak sedikit mendung lah. Hujan pun akan turun pada pagi ini. Jadi berhati-hati, bersiap siaga kerana ada amaran hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia sehinggalah 25 November 2023. Terutamanya di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai, serta di bahagian Kuantan untuk Pahang. Amaran hujan berwaspada, manakala di Terengganu difahamkan keseluruhannya amaran hujan ini akan berterusan tahap waspada. Itu antara perkembangan cuacanya. Dan ini portal bencana yang dilaporkan kini banjir di beberapa kawasan. Ini pada di kawasan Pasir Putih. Kawasan terlibat jumlah keluarga 14 dan jumlah mangsanya lebih kurang 62 orang. Betul. Dan di Terengganu pula, di Kuala Terengganu difahamkan pada setakat ini 280 keluarga terlibat dengan jumlah mangsa 1030 yang sedang mendapatkan bantuan di pusat perpindahan sementara. Dan itu nasihatnya lah untuk kita terus mengikuti segala amaran dan juga nasihat panduan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Dan kita nak kongsikan kepada anda perkembangan terkini yang berlaku di tebing Gaza pada ketika ini. Difahamkan mula daripada hari Jumaat sehinggalah pada hari Isnin nanti adalah hari gencatan senjata selama 4 hari yang telah pun diusahakan selama berbulan ini. Dan ini telah pun disetujui oleh kedua-dua belah pihak, di antara Israel dan juga pihak Hamas yang mewakili Palestin. Dan ada juga pertukaran tebusan dan tahanan daripada kedua-dua belah pihak. Difahamkan juga pada peringkat permulaan, difahamkan akan dilaporkan 13 orang akan dibebaskan, membabitkan wanita dan juga kanak-kanak daripada keluarga sama. Ini yang dilaporkan berkenaan dengan gencatan senjata ini. Kita mengharapkan bahawanya kalau boleh gencatan senjata ini lebih lama. Kan? Tapi bukan 4 hari je kan? Tapi itulah. Kita sama-sama mendoakan kestabilan apa yang berlaku ini. Ada penyelesaian yang terbaik. Walaupun kita tahu keadaan semakin lama semakin tegang. Betul. Dari jauh kita mendoakan agar kebaikan yang berlaku di seluruh dunia ini akan terus dipanjangkan dan disampaikan. Alright. Dan bila cakap tentang kebaikan dan juga ujian ini, setiap orang, individu, keluarga pastinya ujian berbeza. Dan kita sebenarnya nak bertanya khabar kepada dua adik-beradik ini yang ditimpa dengan ujian yang sangat besar apabila pada 1 September lepas kehilangan 6 ahli keluarga mereka akibat kemalangan. Ya, ini kita tahu berita ini tular dan kita juga nanti akan melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Itu sebenarnya, tetapi sebelum itu kita mendekati dulu kisah berkenaan dengan mereka. 6 keluarga maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 5 Jalan Segamat, Kuantan semalam. Nahas jam 6.37 petang itu melibatkan sebuah lori dan 4 kereta. Ajal maut di tangan Tuhan. Tragedi menyayat hati ini terpaksa dilalui Abdul Rahman Amiruddin, 19 tahun, selepas kehilangan ibu bapa serta 4 adik-beradik dalam satu kemalangan awal September lalu. Peristiwa tragis itu meragut nyawa pasangan Amiruddin Ismail 46 tahun, Nur Rahimah Nur Muhammad 43 tahun bersama 4 anaknya, Fatimatul Zahra 17 tahun, Sri Khadijah Akilah 13 tahun, Rufaidatul Asyariah 10 tahun serta Muhammad Asyakrawi 5 tahun. Manakala seorang lagi adik kepada Abdul Rahman iaitu Abdullah 15 tahun merupakan satu-satunya mangsa yang terselamat namun ditempatkan di unit rawat terapi ICU Hospital Segamat Johor akibat cedera parah. 2 bulan berlalu, kini Abdullah sudah mula menjalani kehidupan normal dan menunjukkan keadaan kesihatan yang semakin baik.
Malah dia juga menjadi pembakar semangat kepada abang sulungnya untuk menamatkan pengajian dalam bidang pendidikan sekolah rendah di sebuah universiti swasta secara jarak jauh. Meskipun tidak lagi bersama insan tersayang, Abdul Rahman dan Abdullah saling memberi kekuatan dan inspirasi antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Dia sedikit sebanyak berkenaan dengan kisah yang ditimpa oleh Abdul Rahman dan juga Abdullah. Tinggal dua beradik yang masih meneruskan kehidupan mereka kini dan sekarang ini difahamkan mereka tinggal bersama dengan ibu saudara. Dan pagi ini kita rasa sangat bersyukur kerana kita akan bersama dengan mereka bertiga. Kita boleh perkenalkan Hanif. Betul, ini di panggilan video bersama kita adalah adik Abdul Rahman Amiruddin sendiri, abangnya, bersama dengan adiknya Abdullah Amiruddin dan juga mak saudaranya Nur Ahila Nur Muhammad bersama kita dari MUA secara panggilan video ni. Assalamualaikum ketiga-tiganya. Waalaikumsalam. Ya. Okay. Alhamdulillah. Abdul Rahman, Abdullah Amiruddin. Sihat ke hari ini? Sihat. Oh, sihat. Okey, selepas 2 bulan ni mungkin kita nak bersama dengan Abdul Rahman terlebih dahulu. Keadaannya sekarang ini selepas 2 bulan kejadian dan juga tragedi yang menimpa itu. Nak dikongsikan kehidupan harian pada ketika ini, Abdul Rahman? Setelah 2 bulan ni saya banyak berada di rumah menjaga adik saya. Lepas tu saya ada banyak lagi urusan arwah yang hendak saya uruskan. Abdullah, macam mana Abdullah? Kita tahu Abdullah dah keadaan semakin pulih kan. Jadi bila dah sekarang ni bagaimana? Abdullah, apa yang Abdullah dah boleh melakukan aktiviti? Ceritakan sikitlah. Dah buat apa kat rumah? Okay, kita dah boleh naik basikal. Dah boleh jalan. Naik motor. Naik motor boleh dah. Naik motor dah. Hati-hati tau. Membaca Quran. Membaca Quran. Alhamdulillah. Dan Puan Okey, Puan Nur Ahila selaku ibu saudaranya melihat perkembangan kepada kedua adik-beradik ini yang kembali bersatu selepas ujian yang sangat besar menimpa mereka ini. Sekarang ni rutin menjaga mereka, tanggungjawabnya diserahkan kepada Puan bersama dengan keluarga. Mungkin nak dikongsikan perkembangan mereka selepas kejadian tersebut? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, selepas kejadian yang berlaku kepada mereka berdua, memang tanggungjawab tu diserahkan kepada kami sekeluarga lah. Yang diketuai oleh Pak Long, kemudian kakak saya, Mak T, Cikgu Yati dan saya adik bongsunya, Mak Ila. Jadi kami semua memikul tanggungjawab ni dengan rela hati. Memandangkan mereka semua ni dah biasa dengan kami. Jadinya nak uruskan mereka ni pun alhamdulillah mudah sangat. Semua dengar kata. Sebab dah besar semuanya kan. Alhamdulillah tak ada masalah. Puan Nur Ahila, ibu saudara sebelah keluarga mana? Ibu. Sebelah ibu dia. Okey. Kalau diizinkan, Abdul Rahman, kalau kami nak bertanyakan berkenaan dengan sedikit kita pergi ke terowong masa yang lalu ketika kejadian, boleh tak Abdul Rahman ceritakan kepada kami detik itu Abdul Rahman memang tidak bersama dengan mereka, ada kerja, tapi di saat menerima kabar apa yang terjadi pada hari itu, mungkin Abdul Rahman boleh ceritakan kepada kami semula? Masa hari Jumaat tu saya dengan arwah ayah dapat cuti kerja. Saya dengan ayah sama tempat kerja dia. Hari Jumaat tu saya nak balik rumah atuk yang sekarang saya duduk ni. Ayah nak hantar ibu balik ke Sekamat. Sebab ayah dengan ibu duduk berasingan. Masa hari kejadian tu, lepas solat Jumaat, kita orang gerak satu jalan sekali. Lepas tu jumpa dekat sempang besar, sempang Yomping Paloh. Dekat situ ayah ke kiri, saya ke kanan. Lepas daripada tu baru kita orang berpisah. Allahuakbar. Masa kejadian tu saya tak ada
Saya dapat tahu berita tu ketika saya dekat atas motor. Sebab ada, bila saya buka phone je, time tu saya berhenti rumah kawan, singgah nak solat. Lepas tu saya tengok, saya buka phone, ada 300 miss call. Lepas tu baru saya dapat tahu yang insiden tu macam tu lah. Ya, dan adik Abdullah, ketika kejadian difahamkan cedera parah dan terpaksa ditidurkan sehingga ke ICU ya, dan bila sebenarnya detik Abdullah diberitahu berkenaan dengan ketiadaan ibu ayah, adik-beradik yang lain? Pada saat bila tu Abdullah? Kita baru tahu lepas keluar hospital. Selepas sebulan lebih lah masih di rumah. Dia tahu sendiri sebab bila tengok Abi dengan ibu dia tak ada. Tengok dia, uruskan dia kan. Jadi malam tu dia berborak dengan Atuk Mak, beritahu Atuk Mak, Abi dengan ibu dah meninggal kan. Lepas tu Atuk Mak cakap, macam mana Dolah tahu? Sebab mereka tak jumpa, tak ada pun, tak tengok Dolah pun. Jadi ketika itulah kita baru tahu sebenarnya dia ni sebenarnya dah tahu, cuma nak beritahu pada kita orang belum masa lagi. Belum sampai masa lagi. Ketika itu bagaimana penerimaan Abdullah bila diberitahu? Dia menangis. Menangis. Jadi lepas tu dia besoknya moody, menangis. Jadi bila Pak Long beritahu kalau Dolah nak jumpa Abi dengan ibu, jalan cepat. Lepas tu dia terus sungguh-sungguh nak berjalan sampai nak jatuh kan, sebab semangat dia nak pergi jumpa Abi dengan ibu, nak tengok pusara Abi dengan ibu. Detik itulah yang boleh berjalan sendiri. Dan itulah mungkin semangat ni adalah satu semangat yang dipinjamkan oleh ataupun diberikan kekuatan daripada abang yang juga Abdul Rahman, sebab Abdul Rahman ni memang seorang yang sangat kuat mengimamkan sendiri ketika solat jenazah tersebut. Boleh juga bercerita kisah ini selepas kejadian berlaku ya Abdul Rahman ya. Macam mana menenangkan adik tu sendiri Abdul Rahman? Macam mana menenangkan Dolah ni? Sebab sekarang tinggal berdua kan untuk adik-beradik ni. Dolah ni senang je. Dia bawa jalan keluar dia dah lupa lah. Abdullah. Bawa dia pergi makan angin dia. Ada satu video yang pernah saya saksikan di TikTok di mana kalian berdua berbicara berkenaan dengan mengimbas kembali kan detik ada ibu, ada ayah dan sebagainya. Abdullah, bila pertama kali Abdullah berada di pusara Abi dan ibu, boleh Abdullah ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya perasaan ketika itu? Apa yang ingat adik tak Abdullah cakap apa pada ketika berada di pusara? Abdullah. Ketika Abdullah pertama kali pergi ke pusara Abi dan ibu. Yang Pak Long buat kita pergi kubur. Ramai-ramai pergi kan? Ramai-ramai pergi. Lepas tu kita menangis. Apa yang Dolah cakap kepada pergi kubur yang kali pertama tu dengan Pak Long dan kita orang lah, teman sekali lah. Ramai pergi kubur ketika tu. Waktu lepas asar. Hari Khamis. Ketika itulah yang dia dapat tengok kali pertama kubur Abi-Abi dan kenalkan ini Abi, ini ibu. Wow. Dia dah cakap apa masa tu? Dia dah nangis. Kita menangis. Kita pegang kubur, kita sedekahkan Fatihah. Itu menjadi doanya lah ya. Abdul Rahman, sebab tadi awak cakap awak berpisah jalan bersama dengan arwah keluarga kan? Ketika dalam perjalanan tersebut, pernah terfikir itu menjadi saat-saat terakhir untuk bersama Abdul Rahman? Ya.
Pernah terfikir saat ketika berpisah awak ke jalan yang lain, satu lagi kereta ke jalan yang lain, itu adalah... Tak terfikir pun. Jadi mungkin ada momen yang boleh dikenang ketika itu, Abdul Rahman? Perbualan terakhir ke? Tak pernah terfikir sebab benda ni berlaku sekali. Okey. Mungkin ada kata-kata ataupun titipan nasihat. Ada yang apa tu? Yang ibu ada send gambar. Yang adik-adik yang send. Ibu ada hantar gambar. Okey. Sedekah. Ayah selalu sebut. Kalau kita nak pergi jalan jauh, kalau kita nak bermusafir jalan jauh, mulakan dengan sedekah dulu. Mulakan dengan? Selagi tak sedekah. Sedekah. Selagi tak sedekah, kita tak boleh jalan. Okey, itu pesanannya. Baik. Pesanan yang perlu kita ambil iktibar juga kepada kita semua sebenarnya. Abdul Rahman, Abdullah dan Puan Nurahila, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian untuk pagi ini. Kami sentiasa mendoakan semoga kekuatan yang anda ada juga kita akan jadikan ia sebagai azimat kita juga. Dan sentiasa kuat untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Sedekah. Ya, baik. Yalah, ini mungkin isu teknikal lah bersama kita, tapi terima kasih kerana bersama kami ketiga-tiganya. Semoga cepat sihat sepenuhnya adik Abdullah bersama dengan Abdul Rahman. Semoga berjaya dalam kariernya dan juga tanggungjawab yang besar lah kepada Cik Ila yang tadi tu ya, untuk bersama dengan kedua-dua adik-beradik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Baik, itu kita tahu melihat bagaimana setiap orang ada ujian masing-masing. Ujian yang cukup besar Allah turunkan, tetapi sebenarnya kita melihat ada hikmahnya juga kan. Dan kita sangat-sangat berharap bahawa dua beradik ini akan saling saling bersama untuk yalah nanti siapa lagi nak jaga kita kan. Walaupun kita ada ibu saudara dan bapa saudara, tetapi adik-beradik tu sedarah tu kan. Betul. Dan bagi adik Abdul Rahman dan juga Abdullah, kami sentiasa mendoakan, satu Malaysia mendoakan untuk anda terus kuat dan juga membesar menjadi insan yang baik. Okey, sekejap lagi kita nak teruskan perkongsian. Hari Jumaat ada soal wang dan hari ini perkongsiannya berkaitan dengan perlindungan harta daripada bencana. Banyak kami nak kongsikan. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Berdasarkan analisis, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) meramalkan monsun timur laut berterusan sehingga Mac 2024. Amaran ribut petir, hujan lebat berpanjangan dijangka berlaku sehingga boleh menyebabkan kejadian bencana seperti banjir. Akibat PAH, pada tahun lalu sahaja, kerugian sebanyak RM622.4 juta dilaporkan dan daripadanya sebanyak RM157.4 juta untuk kerosakan kediaman dan RM18.8 juta bagi kenderaan. Oleh itu, adakah orang ramai tahu kepentingan melakukan perlindungan harta benda terhadap bencana? Tak pasti. Saya tahu. Tak tahu lagi. Oh, tidak tahu sangat. Mungkin tak ada info sebelum tu. Sebelum banjir lah. Tak ada info. Tak pernah pergi bagi tahu lah. Tak ada info mah. Tak ada info masih. Macam kat rumah tu kalau kita bayar monthly installment memang tu terlindung pada insurans kita. Mana kita kena ambil persendirian loan tu. Insurans baru kita boleh claim untuk harta benda ataupun rumah apa-apa yang kita kena bencana alam. Dia buatlah selepas banjir tu baru fikir nak buat insurans. So saya buatlah tak cover insurans. Ada lah, dah bengang-bengang lah. Benda ini sebab kita ambil rumah tu kita ambil yang loan macam MRT semua, tapi benda yang insurans tu dah termasuk dalam tu. Semua total loss. Kita 2 kereta,
rosak. Untuk rumah pun lebih kurang dalam 20,000, 30,000. Termasuk harta benda semua dekat 50,000. Air dah masuk rumah, dah kotor semua, barang ada rosak. Ada lah. Yang kereta pun ada kena lah. Baik, itulah perkongsian yang kita nak bincangkan di Soal Wang pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pelindungan daripada bencana ini babitkan harta-harta kita. Dan sebab itulah kita nak berbicara dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Razali, Pengarah Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia UTM di Johor, bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, difahamkan Johor cuti pada hari ini, jadi ada kesempatan untuk bersama kami pada pagi ini. Mungkin Doktor, tadi kita dah dengarkan dan juga kita tonton berkaitan dengan pendapat orang ramai apabila ditanyakan soalan tentang perlindungan harta daripada bencana ini. Secara umumnya sebagai pembuka kata ni Doktor, antara harta ataupun barangan kita yang boleh kita insurankan, pelindungan tu, apa sebenarnya definisinya Doktor? Okey, jika kita merujuk kepada istilah harta benda tu, maknanya apa benda yang ada yang kita perolehi, yang kita punyai, itu adalah yang dimaksudkan dengan harta benda lah. Jika dalam konteks yang seperti intro tadi, permulaan kita merujuk lebih kepada rumah dan juga kenderaan. So itu adalah kategori harta benda. Tapi dua komponen itu adalah biasa. Okey, yang menjadi dalam beberapa akhbar artikel yang kata tidak awareness tu, kesedaran orang ramai adalah insurans selain daripada yang kebiasaannya. Contoh kalau rumah, tengok tadi ada penonton kata MRTA, LTA, MRTT, MLTT tu mortgage, bawah bila kita buat pinjaman perumahan. Itu pada masa kini pun bank-bank atau institusi kewangan dah mewajibkannya, walaupun ianya sebenarnya tidak wajib. Tetapi yang kita masukkan ke sini ialah bila berlaku bencana alam atau banjir tu, harta benda yang ada di dalam rumah ni, perabot, kitchen cabinet, semualah yang ada dalam rumah, itu sebenarnya dimaksudkan dengan insurans pelindungan tambahan. Dan bagi kereta pula, berlaku bencana yang di luar jangka, itu yang harta benda lah. Yang ini yang dua komponen yang popular lah sebenarnya. Kalau nak kira harta benda tu macam-macam lagi lah yang kita boleh bincangkan lagi sebenarnya. Okey, dia luas definisinya tu. Tetapi ialah mungkin kita nak berikan kepada skop yang boleh kita dapatkan untuk manfaat ramai orang pada pagi ini. Doktor, dari sudut bencana pula, jenis-jenis bencananya yang boleh dikategorikan sebagai antara pelindungan yang boleh kita dapatkan daripada bencana ini, Doktor? Kebanyakan syarikat-syarikat insurans telah mendefinisikan bencana yang agak kerap berlaku di Malaysia ni adalah termasuk di dalam polisi pelindungan mereka. Termasuk yang kebiasaan yang paling popular ialah banjir lah. Banjir, tanah runtuh, ataupun tanah jerlus, kebakaran, itu satu lagi lah yang boleh dilindungi di bawah insurans tersebut. Itu bencana-bencana. Tetapi yang luar biasa seperti gempa bumi semua tu, saya rasa kebanyakannya tidak termasuk lagi lah. Tetapi pada akan datang, ianya tidak mustahil akan berlaku kerana disebabkan perubahan iklim yang berlaku dan juga perubahan cuaca, kelestarian alam sekitar itu sebenarnya menyumbang kepada, jika dahulu banjir itu tidak menjadi salah satu definisi dalam pelindungan insurans, tetapi kini ianya masuk kerana ianya berlaku bukan hanya ketika waktu monsun tetapi juga pada waktu-waktu yang kita di luar jangka. Seperti termasuk tiba-tiba je berlaku kerana walaupun pada ketika itu bukan musim hujan kan, terutamanya di bandar-bandar besar. Itulah bencana-bencana alam yang agak bagi pada saya popular di Malaysia lah. Yang paling popular lah banjir lah. Dan bila cakap tentang popular tu, ialah memang mungkin ianya kerap berlaku, tapi kita harapkan ianya tidaklah berlaku kepada kita di mana saja kita berada kan. Doktor, melihat kepada tahap berbaloi untuk kita mendapatkan insurans ataupun perlindungan harta daripada bencana ini, apa nilai yang berbaloi untuk kita dapatkan? Adakah ianya pulangan yang baik untuk kita lindungi harta kita daripada bencana ini, dan macam mana kita nak tahu bahawa ianya berbaloi dengan setiap sen yang kita keluarkan untuk mendapatkan perlindungan ini, Doktor? Pada saya, pelindungan tambahan untuk harta benda kita, yang saya maksudkan tadi ialah rumah dan juga kereta lah. Ianya sangat, pada saya
disebabkan perubahan iklim yang berlaku ketika ini, banjir menjadi semakin kerap. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa tempatan, malah masyarakat setempat, tetapi ianya kerap berlaku kerana kadang-kadang ia di luar jangka. Kadang-kadang kawasan perumahan yang dibina itu kita tak tahu bahawa ianya sebenarnya berlaku adalah sebuah kawasan yang mudah dilanda banjir atau flood prone. Jadi kan pada saya untuk mengambil insurans pelindungan tambahan adalah sangat berbaloi kerana ia boleh mengurangkan beban kewangan yang terpaksa kita tanggung. Bayangkan jika tiada insurans ini yang hanya kita perlu bayar tidaklah mahal mana setiap bulan. Tapi saya faham dalam keadaan sekarang dengan kos sara hidup yang tinggi, ia akan menambah lagi beban. Tetapi cuba kita bandingkan beban yang kita akan tanggung jika berlaku sesuatu kecelakaan atau aspek yang di luar jangka, terutamanya banjir ataupun tanah runtuh atau tanah jerlus. Bayangkan kita sebenarnya untuk diri kita dan keluarga, cuba kita buat satu analisis risiko yang mana adakah kawasan kita tu jika kerap berlaku banjir ataupun tanah jerlus atau tanah runtuh, maka saya rasa keperluan insurans itu sudah menjadi kewajipan kepada isi rumah tersebut. Dan juga dalam konteks kenderaan, jika tempat kerja yang kita perlu pergi itu adalah satu kawasan yang selalu atau kerap dilanda banjir, maka ianya adalah berbaloi. Jadi pada saya, kata kunci di sini, setiap individu kita ni, masyarakat, cuba buat analisis risiko masing-masing supaya kita tak terbeban sangat dengan kewangan. Ya, betul. Risk assessment tu penting jugalah. Sebab setiap orang berbeza jalan perjalanan hidupnya, Doktor. Doktor, mungkin kalau nak cakap tentang bebanan tadi, saya nak panjangkan poin Doktor berikan tadi. Berapa sebenarnya nilai insurans yang perlu kita berikan komitmennya itu setiap bulan mungkin untuk mendapatkan perlindungan ini? Dari range berapa itu, Doktor, yang terbaiklah untuk kita mendapatkan perlindungan ini? Setiap syarikat insurans sebenarnya ada dia punya polisi masing-masing lah. Bergantung kepada polisi yang ambil, yang kita ambil, berapa banyak insurans yang kita cover. Sebenarnya kalau contoh macam untuk rumah, kalau boleh kita pastikan bahawa perlindungan itu hampir menyamai dengan nilai pasaran lah, supaya jika berlaku total loss atau kemusnahan secara total, bayaran ataupun ganti rugi yang kita hendak bayar balik itu atau membeli rumah semula membina balik rumah itu tidak terlalu beban kepada kita. Itu juga dengan kenderaan. Jadi saya rasa bila saya sebelum ni saya pernah buat kajian bersama Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mengenai persediaan kita menghadapi perubahan iklim. Setiap company yang saya buat analisis, bayaran tidak terlalu mahal sangat. Dia pada pandangan saya, ianya masih dalam lingkungan yang mampu. Saya rasa tidak kurang RM200. Tidak kurang daripada itu. Tapi sebenarnya bergantung pada syarikat masing-masing. Jika banyak yang kita ambil perlindungan ataupun skim, lagi banyak yang perlu kita bayar lah. Saya rasa dia lebih kurang dengan insurans kesihatan yang kita biasa ambil. Maksudnya bergantung juga kepada plan kita apa semua itulah ya. Dan ada juga laporan yang saya baca, Doktor, mengatakan bahawa ada permohonan-permohonan yang tidak lulus. Walaupun dah berlaku bencana, walaupun mereka ni sebenarnya ada perlindungan dari sudut harta tersebut. Apa punca yang menjadikan ianya tidak diluluskan tu, Doktor? Pada pandangan saya, jika ianya tidak diluluskan, ada beberapa faktor lah. Contohnya lokasi yang sangat-sangat berisiko tinggi lah. Seperti contoh ialah di lereng bukit yang kita tahu bahawa kawasan itu memang agak berbahaya untuk dibina satu projek perumahan. Pada saya juga ingin menyarankan kepada pemaju-pemaju perumahan sebelum membuat apa-apa saja projek perumahan supaya menilai keadaan tanah, struktur tanah di kawasan tersebut. Walaupun mungkin ia mempunyai pemandangan yang estetik yang cantik, tapi bagaimana dengan risikonya? Mungkin akan berlaku tanah runtuh, ya, seperti yang berlaku di Highland Towers ni. Memang kawasan strategik, cantik, tapi kita tidak tahu rupanya ada aliran air yang berdekatan yang menyebabkan kawasan menjadi risiko. Kemudian keadaan harta benda yang buruk. Contohnya kalau kereta tu dah lebih daripada 10 tahun lah contohnya kan. Jadi agak sukarlah untuk diluluskan untuk insurans tambahan. Selain itu, dia juga memberi rekod peribadi kita juga memainkan peranan. Dan juga langkah keselamatan yang diambil oleh kita jika kita tahu bahawa
kawasan rumah kita itu mempunyai risiko yang tinggi untuk berlaku bencana alam. Ada banyak lagi sebenarnya. Tetapi pada saya dia melingkungi ada dua aspek, luaran dan juga dalaman. Dalaman itu maksudnya diri sendiri, rekod kewangan kita, rekod hutang kita, dan juga luaran itu maksudnya ialah kawasan sekitar kita yang seperti yang saya maklumkan tadi, analisis risiko terhadap syarikat insurans ni biasanya dia akan buat analisis risiko lah. Dia akan buat siasatan terlebih dahulu. Baik, okey. Sangat jelas, sangat mantap penjelasan daripada doktor. Terima kasih banyak kita ucapkan sudi bersama kami pada pagi ini. Nanti kita jemput datang studio pula lah sebab hari Jumaat cuti kan Johor kan? InsyaAllah boleh. Baik, itu dia Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Razali, Pengarah Harta Tanah, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor bersama kita. Assalamualaikum Doktor, terima kasih. Baik, okey, itu perkembangannya berkaitan dengan perlindungan harta daripada bencana. Ini sebagai persediaan kita sediakan payung sebelum hujannya, sebelum kita ini mungkin dibebani dengan pelbagai lagi isu-isu yang lain akibat daripada bencana alam ni. Okey, kita nak bersama dengan Fariha. Ada info berkaitan dengan kadar tukaran mata wang asing. Silakan. Baik, terima kasih Hanif. Kita kongsikan ini berkenaan dengan kadar pertukaran wang asing. Mari kita saksikan ini dia. Setakat ini 24 November 2023. $1 USD sama dengan kita punya mata wang ringgit Malaysia 4.68. Manakala kalau $1 Singapura 3.49, RM100 Indonesia bersama dengan 0.030, 100 baht Thai sama dengan 13.25 dan 100 Japanese yen bersamaan dengan 3.13. Itu perkembangannya setakat ini dan kita harapkan ringgit nanti makin naik. InsyaAllah mungkin ada pelabaran yang lebih baik. Selepas ini kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan infak dan wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Semua selepas ini di MHI. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini, hari Jumaat. Jadi kita nak sama-sama bawa semua rakyat Malaysia, kita lipat gandakan lagi pahala kita untuk hari Jumaat ini. Kita nak terus bicara berkenaan dengan peluang infak dan wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita hari ini iaitu Ustaz Abdul Muhaimin, Datuk Sheikh Roslan, AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz, kita berbicara berkenaan dengan pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang ni. Jadi status terkini ni bagaimana berkenaan dengan projek ni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Fariha dan seluruh penonton Malaysia hari ini yang dirahmati Allah. Pagi ini, peluang untuk kita menenun saham akhirat bagi pembinaan Masjid Kota Warisan di Sepang Selangor yang terletak ataupun yang akan dibina di atas sebidang tanah seluas 3.03 ekar. Yang menariknya, masjid ini akan dibina berdasarkan konsep rahmatan lil alamin dalam jalinan membina hubungan dengan Allah, membina hubungan dengan manusia dan membina hubungan dengan alam dengan mementingkan kelestarian mesra pengguna pada 3 matlamat utama: pengurusan, pengimarahan dan penyelenggaraan. Konsep ini menjadi acuan kerana kita melihat masjid bukan sahaja tempat untuk kita melakukan solat ataupun ritual ibadah yang tertentu, tetapi masjid adalah pusat penyatuan dan perpaduan ummah. Oleh itu, Masjid Kota Warisan ini akan dilengkapi dengan ruang solat untuk menampung 3,000 orang jemaah pada satu masa, dewan serbaguna, kelas kafa bagi 1,300 orang pelajar, lift untuk orang kurang upaya, rumah pegawai pengurusan, playroom kanak-kanak, ruang menyusu serta ruang khas pernikahan serta tandas bertaraf 4 bintang dan juga landscape yang mendamaikan, landscape yang estetik lah bahasa lah ni, serta lain-lain kemudahan kerana tapak masjid ini berada yang diwartakan oleh Kerajaan Selangor ini berada pada kedudukan yang strategik di antara KLIA dan Putrajaya. Dan insya-Allah kita akan cuba membina masjid ini yang bersifat rahmat kepada dalam pelbagai aspek kepada seluruh rakyat. Dan masjid ini adalah masjid pertama bakal dibina di Kota Warisan setelah 20 tahun wujudnya penempatan di Kota Warisan. Bayangkan kegembiraan para penduduk dengan sempurnanya pembinaan Masjid Kota Warisan ini dan jangkaan penduduk pada 2030 akan menjangkau kepada 100,000 penduduk. Baik. Untuk projek ini Ustaz, berapa sebenarnya keseluruhan dana yang diperlukan? Baik. Setelah kita permohonan pembinaan diluluskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor pada 27 April 2022, kelulusan kutipan wakaf dari Perbadanan Wakaf Selangor dan pengecualian cukai pada 13 Mei 2022,
Jumlah kutipan terkini sekitar RM5.2 juta. Inilah berkat sumbangan para dermawan yang budiman di luar sana. Tetapi usaha ini masih perlu diteruskan kerana kos pembinaan Masjid Kota Warisan ini bernilai RM25 juta. Jadi antara usaha dan strategi pihak Jawatankuasa Pembinaan, kami membuat kutipan setiap hari Jumaat dari masjid ke masjid di seluruh Selangor dengan jumlah kutipan RM5,000 ke 10,000 sebulan. Jadi apabila melihat kepada trend ataupun graf kutipan ini, kami sangat-sangat memerlukan bantuan infak, bantuan sumbangan dari para penonton Malaysia hari ini yang budiman lagi dermawan. Oleh itu, ada 4 kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Kita ada Affin Islamic, kita ada Maybank, kita ada RHB Islamic. Dan yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih praktikal. Tuan boleh scan QR code yang ada di TV dan terus boleh melakukan sumbangan. Yang ketiga, kita juga menerima cek dan juga bank draft atas nama Masjid Kota Warisan. Dan yang keempat, kita mengalu-alukan untuk membuat appointment dan datang ke pejabat pengurusan untuk melakukan sumbangan. Dan boleh kontak nombor telefon yang tertera di kaca TV. Baik, di samping kita mengalukan rakyat Malaysia menyumbang kepada projek ini, mungkin juga Ustaz boleh kongsikan, kita nak sematkan juga sebenarnya kebaikan infak ni. Baik, tentu di antara kita pada hari ini inginkan satu perusahaan ataupun satu perniagaan yang tidak ada ruginya. Dalam dunia perniagaan, rugi itu pasti, untung itu rezeki. Kalau tanya kepada para usahawan, semua orang tak mau rugi, semua nak untung. Tetapi yang menariknya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita satu strategi ataupun satu modus operandi yang kita boleh berbisnes tanpa ada kerugian walaupun 1%. Perkara ini Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Al-Fatir ayat 29 hingga 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Firman Allah Ta'ala ini begitu mengasyikkan yang boleh menjadi azimat kepada orang yang beriman tentang janji dan jaminan Allah Ta'ala berkenaan orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Allah sebut dalam surah Al-Fatih ayat 29, sesungguhnya orang yang menginfakkan sebahagian daripada kurniaan Allah Ta'ala dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan, mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sehingga Allah Ta'ala akan menyempurnakan upah ataupun pahala mereka dan Allah Ta'ala akan menambahkan kurniaannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Di dalam ayat ini, Allah SWT berjanji dan menjaminkan kebaikan kepada orang yang berinfak satu perniagaan yang tidak akan rugi. Dan ini senada dengan sabdaan Nabi SAW, "Man-naqasat sadaqatun min mal", tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Secara logiknya, kita nak kaya, kita kena menyimpan. Tapi dari kacamata Allah Ta'ala dan Rasulullah, pangkal kaya adalah dengan memberi. Infak kita, sedekah kita, wakaf kita, secara logiknya akan habis, akan berkurang duit dalam simpanan kita. Justru di sisi Allah, ia tidak akan rugi dan akan senantiasa bertambah. Lalu Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-30, liwafiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan bayaran, Allah akan sempurnakan upah untuk mereka. Maknanya, kalau kita infak satu, Allah Ta'ala akan balas minimum 700. Apa buktinya? Pada suratul Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah kata orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah umpama satu benih yang ditanam. Kemudian benih tersebut menumbuhkan 7 dahan dan setiap dahan pula mengeluarkan 100 benih hingga bercambah-cambah ia. Allah akan gandakan ikut kehendak Allah Ta'ala. Wa yazidahu min fadlih. Pada ayat surah Al-Fatih tadi Allah kata Allah akan menambahkan kurniaannya. Tapi Allah Ta'ala tak sebut secara spesifik apakah kurniaan Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita itu satu kejutan, sesuatu yang tidak terduga dan tidak akan disangka-sangka. Itu dia kebaikan berinfak kita yang dikongsikan oleh Ustaz sendiri, dan kita harap rakyat Malaysia akan terus menyumbang untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Sheikh Roslan, merupakan AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Baik, selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan bawakan kumpulan Rabbani, semuanya di MHI.
tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Para pejuang marahlah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah penderitaan dan juga kezaliman. Kembalikanlah keamanan di bumi Ambia. Doa kepada Ilahi agar Palestin akan merdeka, akan sentosa selamanya. Wahai para pejuang marahlah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Lama tak bertemu ni. Lengkap. Lengkap, Alhamdulillah. Kita jumpa balik dengan satu semangat yang lain. Ya, betul. Okey. Bila kita tahu ini adalah lagu khusus untuk Palestin, jadi kita nak tanya juga Rabani, bagaimana kalian membawa satu semangat ini dan perjuangkan melalui lagu? Secara seriusnya sebenarnya bermula 2001 ketika itu di Palestin memang sedang bergolak seperti sekarang ni. Kami rakam lagu Intifadah bersama dengan KRU. Jadi lagu tu sebenarnya nak bagi semangat kita semua, bukan nak pergi Palestin tu, tapi kita doakan diorang. Yang keduanya, yang utamanya adalah untuk kita kat Malaysia ni terus semangat menjaga keamanan negara kita, ukhuwah kasih sayang kita, supaya Malaysia ni terus terpelihara. Anda melihat kepada lagu terbaru ni ataupun yang baru didendangkan tadi ni, kita nak melihat kepada apa yang berlaku di Palestin juga. Betul. Sebenarnya lagu Bebas Palestin ni kami rakam bersama dengan kumpulan Intim, Saujana dan juga Nausihat. Bersama-sama ya untuk konsert Gaza waktu tu. Jadi alhamdulillah bila sekarang ni isunya bangkit semula, kita bawakan kembali tu, mungkin yang tak pernah dengar dia rasa ni fresh baru. Betul. Tapi sebenarnya lagu ni kita dah rakamkan sebelum ni lah. Dah 10 tahun. 10 tahun lepas. Maksudnya berpanjangan konflik itu sampailah ke sekarang ni. Macam mana melihat kepada situasi Gaza sekarang ni, Ustaz? Itu semua telah dimaktubkan dalam Al-Quran sendiri. Apa yang berlaku tu.
Cuma kita sebagai makhluk ni kena sentiasa beringatlah. Maksudnya kalau kita di Malaysia ni, kita kena jadikan apa yang berlaku di luar sana tu sebagai pengajaran untuk kita kat Malaysia ni. Kalau kita nak pergi sana, mungkin pasti kita tak mampu. Dengan senjata, kekuatan rohani, jasmani kita mungkin tak seperti mereka di sana. Tetapi bila kita menyantuni mereka dari sudut sokongan tu, kita membenarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Baik. Hari ini kita bersama dengan Rabani. Pastinya kumpulan ini dah kita kata utai jugalah nak lebih 2 dekad ni. Mereka cakap dengan saya tadi, jangan tanya umur je. Kita tak tanya umur. Kita tak nak tanya umur, kita nak tanya nama. Yang satu lagi yang cakap. Yang satu jangan beritahu. Okey, kita nak berkenalan juga mungkin generasi baru kan, pernah dengar Rabani, tapi kita nak berkenalan dengan setiap seorang lah namanya. Dia macam kata Ustaz Ilyas Ismail, jika kita ni lah pergi ke satu tempat yang baru, jangan perasan orang kenal kita. Kena kenalkan diri. Sebab tu Rasulullah pun sentiasa bertaaruf dengan sahabat-sahabat. Sebab apa? Macam kami belum tentu semua orang kenal. Generasi baru dah ramai. Mungkin boleh ambil kesempatan ni. Sila. Okey, nama saya Rahmat bin Syafi'i. Berasal dari Pahang. Pahang. Pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat 2 bulan. Okey. Saya Muhammad Asri Ubaidullah daripada Selangor. Okay, saya Zulkifli bin Azman daripada Johor. Saya Azadan Abdul Aziz dari Kota Tinggi Johor. Saya Rita Udin daripada Kulim Kedah. Kulim. Dan saya Lokman daripada Alostak Kedah. Kulim sebelah. Memang kita letak tepi. Johor. Itulah. Johor. Dia ada 2 orang lagi, Effendi, biasanya dia jaga teknikal kita. Seorang lagi Nazrul Azhar. Dia memang dah hampir 7 tahun lebih kita rehatkan sebab masalah buah pinggang rosak. Jadi kami tinggal ber-8 lah setelah permingguan Allahyarham Ustaz Asri. Kita orang tinggal ber-8. Betul. Dan ini memang image ni lah memang pakaian sebegini pun. Sesuai dengan usia kot. Cuma jangan tanya aja ya. Mungkin kita dah berada di penghujung ni, sedikit pesanan kepada peminat-peminat. InsyaAllah sebenarnya kami pun nak bawa satu misi yang sedang kami promosikan, iaitu kita akan anjurkan konsert Simfoni Kesyukuran 2.0. Konsert Simfoni Kesyukuran yang pertama tahun lepas kita buat sempena 25 tahun Rabani. Tahun ni kita buat bersama ada Rabani, Mawi, kita ada Adib Nahar, Aidan, anak-anak Rabani dan juga Zizi Kirana. Pada 2 Disember 2023 bertempat di ZEP Kuala Lumpur. Nak tahu lebih lanjut, tengok Facebook Rabani dan juga IG Rabani. InsyaAllah konsert ini akan menampilkan satu kelainan. Rabani akan menyanyikan lagu popular daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu yang kami pernah rakam balik masuk dalam album. Dan juga Rabani akan berduet dengan Zizi Kirana dengan lagu Malik yang berjudul Perang Dah Tamat. Rap tu rap. Bukan kami yang buat rap lah, Zizi. Sekali lah, sama-sama lah. Boleh. Jangan lupa kepada peminat-peminat Rabani, apa yang dikatakan 2 Disember nanti. Baik. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami pada pagi ini. All the best. Dan esok jangan lupa, esok pula Isnin, berbudi pada alam dan masyarakat. Betul. Dan anda terus menonton kami di Malaysia hari ini, terus menonton TV3. Assalamualaikum. Sampai jumpa.